Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Saya Nur Marlisa Sikim binti Haya, nombor matrik 258785, merupakan student UUM Sintok Group A, akan membentangkan mengenai reka bentuk kerja. Okey, reka bentuk kerja adalah memainkan peranan penting dalam setiap organisasi bagi memastikan segala aktiviti berjalan dengan lancar, orang kata selaras dengan objektif organisasi. Okey, reka bentuk bermaksud sebuah aktiviti yang menggunakan keupayaan seseorang dengan cara mengelola sumber yang ada. Okey, namun reka bentuk kerja ialah satu proses penyusunan kerja dalam menentukan sesuatu kandungan kerja maupun kaedah untuk menjalankan kerja bagi meningkatkan tahap produktiviti yang ditetapkan oleh organisasi. Reka bentuk kerja ni ia merupakan satu proses atau langkah lah strategi yang terpakai dekat setiap organisasi bagi menentukan hala tuju organisasi. Malah ia turut digunakan sebagai alat untuk memastikan pekerja berada di landasan yang betul. Pengurus akan merangka reka bentuk kerja untuk mengawal serta meningkatkan kepuasan lah, terutamanya di pekerjaan-pekerjaan yang kurang faktor motivasi ni. Okey, ini pentingnya reka bentuk kerja. Okey, teknik dalam reka bentuk kerja kita ada 4, iaitu pusingan kerja, job rotation, perluasan kerja, job enlargement, penggayaan kerja, job enrichment, dan reka bentuk berasaskan pasukan. Yang pertama adalah pusingan kerja, job rotation. Okey, job rotation ni dia maksud peralihan pekerja secara sistematik yang menjalankan tugas dalam buat satu pekerjaan kepada satu pekerjaan yang lain yang ditawarkan kepadanya sambil mengekalkan tahap dan kemahiran yang dia ada seadanya lah. Jadi kat sini pekerja berkenaan dipindahkan ke unit atau cawangan lain menggunakan tahap atau kemahiran yang dia ada untuk meningkatkan kemajuan lah kejayaan mereka dalam bidang yang lain. Okey. So dekat sini dia memberikan pengalaman dan pendedahan pengetahuan yang barulah dalam organisasi. Yang kedua, job enlargement ataupun perluasan kerja ni dia melibatkan pekerja lakukan pelbagai tugas ataupun operasi pada masa yang sama secara mendata dalam satu pekerjaan. Means pekerja berkenaan ni dia diberi tanggungjawab untuk menggalas 2 atau 3 tugas selain tugas hakiki dia dalam membuat kerja supaya operasi berjalan dengan lancar. So orang ni dia akan diberikan amanah lah untuk bertanggungjawab membuat kerja berkenaan. So ia agak memberikan beban lah sebab kena tanggung tugas selainnya selain pada kerja hakiki, dan berlaku jugalah ketegangan kerja dalam job enlargement ni. Yang ketiga, job enrichment. Okey, penggayaan kerja ni salah satu cara lah, kaedah atau alat yang berharga lah untuk urus atau tingkatkan motivasi serta dapat memupuk prestasi pekerja supaya berjaya lah. Pengkayaan kerja ni dia terdiri pelbagai aspek, kepentingan tugas, identiti tugas, kepelbagaian kemahiran serta dia meningkatkan prestasi dan memotivasi pekerja lah untuk melakukan tugas mereka. Hal ni demikian kerana pihak pengurus dia memberikan mereka kebenaran dan juga peluang lah untuk gunakan pengkayaan kerja ni, gunakan kebolehan dan kepakaran yang mereka ada untuk jalankan tugas ikut waktu mereka lah, asalkan matlamat organisasi tercapai. Keempat adalah reka bentuk berasaskan pasukan. So setiap organisasi ada pasukan masing-masing. Kerja berpasukan ni paling popular lah dalam pengurusan organisasi. Jadi sikap reka bentuk berasaskan pasukan ni kita saling bantu-membantu, berganding bahu lah untuk mencapai matlamat. So kat dalam organisasi, kat dalam pasukan ni kita ada orang yang mempunyai kepakaran kat lain, kemahiran atau pengetahuan, accountability dalam bidang-bidang tertentu digabungkan lah dalam sesi brainstorming. So dapatlah penyelesaian yang terbaik lah dengan cara reka bentuk berasaskan pasukan ni. Seterusnya model
ciri kerja kita ada 5. Yang pertama, kepelbagaian kemahiran. Kedua, identiti tugas. Ketiga, autonomi. Keempat, kepentingan tugas serta maklum balas yang kelima. Untuk pengetahuan, model ciri kerja job characteristic model ni dibangunkan oleh J. Richard Hartman dan juga Oldham Grigg yang membangunkan model ini. So, ia menyatakan berkenaan gelagat organisasi lah. Secara umumnya, model ni dirangka berdasarkan kepada idea bahawa kunci kepada faktor motivasi pekerja adalah dikaitkan dengan perhubungan di antara tugas yang diberikan. So, jelaslah model ni dia dikaitkan dengan perhubungan menilai untuk menentukan bagaimana sebuah kerja distrukturkan untuk memberikan motivasi kepada pekerja, sama ada dari segi dalaman maupun luaran. Okay, yang pertama, kepelbagaian kemahiran. Dia rujuk pada tahap sejauh mana suatu kerja yang mempunyai tugas yang berbeza menuntut pekerja berkenaan untuk jalankan aktiviti dalam pelaksanaan tugas dia lah. Mana seorang pekerja ni dia boleh guna pelbagai kemahiran ataupun kebolehan serta bakat yang dia ada untuk mencapai satu matlamat lah. Jadi kepelbagaian kemahiran ni melahirkan pekerja yang kreatif dan inovatif serta lebih berdikari untuk gunakan kemahiran yang dia ada untuk siapkan kerja tersebut. Contoh macam AADK, dia ada cawangan vocational dan latihan. So selain daripada counselling kepada klien di dalam ni, mereka juga staff-staff dalam ni ada kebolehan dari segi maintenance-nya untuk selenggara air, pendawai elektrik kat dalam ni. Seterusnya adalah identiti tugas. Dia merujuk pada satu kerja yang lengkap lah dan boleh dikenal pasti. Menjadi identiti tanggungjawab pekerja lah untuk jalankan kerja mereka yang menuntut proses ataupun produk yang bermula dari bahan mentah kepada produk akhir ataupun kalau AADK ni of course lah pemberian servis dia lah kepada masyarakat luar. AADK berperanan sebagai agensi kerajaan yang menjalankan yang diberi kuasa untuk mencegah penyalahgunaan dadah dalam usaha memberi identiti tugas yang tinggi lah untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada klien atau masyarakat di luar yang mempunyai masalah berkaitan penyalahgunaan dadah lah. Jadi di sini klien boleh datang, kita akan membimbing klien lah berdasarkan tahap yang sesuai lah dengan keperluan mereka secara efektif dan efisien lah berdasarkan keperluan mereka. Okey, yang ketiga adalah kepentingan tugas. Okey, kepentingan tugas ni kita melihat sejauh mana lah pekerjaan mempunyai kesan besar terhadap kehidupan orang lain dalam organisasi ataupun masyarakat luar secara keseluruhannya. Okey, jelaslah kepentingan tugas ni dia memberi tahap kesan tertentu lah dalam kehidupan orang lain. Contoh macam AADK bahagian penguatkuasaan dan keselamatan lah. Mereka akan bergerak setiap aduan oleh masyarakat. Mereka akan memberi maklum balas feedback dalam masa 48 jam. Sebelum 48 jam aduan tersebut kena ambil tindakan lah. Jadi bahagian ini akan keluar beroperasi lah untuk mengesan dan menangkap orang yang disyaki dalam penyalahgunaan dadah lah. Jadi penyalahgunaan dadah ni dapat dibasmi secara berkesan lah mengikut Seksyen 6 Akta AADK 2004 Akta Dadah Baba Haya 1952. Okey, yang keempat adalah autonomi. Dia merujuk kepada tahap kebebasan yang diberikan oleh seseorang individu. Individu ni pihak pengurusan tinggi lah kepada seseorang untuk mereka merancang dan menentukan program maupun jadual serta prosedur kerja diorang ikut keselesaan mereka. Okey, jadi mereka mampu juga untuk membuat keputusan sendiri kat sini. Teknik ni digunakan oleh pihak pengurusan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab seseorang supaya memberi manfaat motivasi dalam menjalankan tugas mereka. Jadi mereka ni diberi kelepasan lah oleh pihak pengurusan. Sebagai contoh, pegawai yang kerap diberi kelepasan ni bahagian ICT lah, bahagian cawangan teknologi dan maklumat, memandangkan pegawai berkenaan perlu mengaplikasikan kepakaran mereka berkaitan ilmu
ICT ni dalam melaksanakan tugas hakiki, idea tak datang secara serentak. Mungkin idea akan datang nanti, jadi diorang diberi kelepasan lah, janji kerja yang dimahukan siap mengikut apa yang ditetapkan. So pekerja yang autonomi ni, diorang ni memerlukan usaha serta kreativiti kerja dan imajinasi yang merupakan faktor-faktor yang tidak diboleh paksakan kepada individu berkenaan. Akhir sekali, yang kelima adalah maklum balas. Okey, maklum balas adalah perkara penting bagi menilai prestasi pekerja lah. Kat sini dia tahu sama ada berkesan atau tidak perkhidmatan yang diberikan. So maklum balas juga boleh berikan kesan positif lah, motivasi kepada pekerja. So sekiranya pihak pengurusan tidak berpuas hati, pekerja boleh melakukan perubahan, penambahbaikan. Sekiranya berpuas hati, para pekerja pun boleh meningkatkan motivasi diorang lah, lebih bersemangat melakukan kerja. So oleh itu maklum balas ni penting lah untuk para pekerja menyampaikan, berusaha meningkatkan atau menyampaikan kualiti yang terbaik lah dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat luar. Okey, kelebihan reka bentuk kerja kita ada dua, iaitu kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan motivasi pekerja. Okey, kepuasan kerja merupakan keperluan utama manusia lah sebagai pekerja yang harus dipenuhi bagi mencapai tahap kesopanan kendiri. Okey, walau bagaimanapun, kepuasan kerja ni bergantung kepada nilai pekerjaan itu ditarifkan. Sama ada pekerja berkenaan mengambil sikap dan tarifan yang positif maupun negatif dalam menjalankan tugasnya. Okey. Jelaslah reka bentuk pekerjaan adalah elemen yang penting dalam mendorong setiap pekerja untuk nilai kepuasan diri mereka tercapai atau sebaliknya. Okey, yang kedua, meningkatkan motivasi pekerja. Okey, biasalah motivasi pekerja penting untuk mendorong sifat ataupun perlakuan seseorang individu atau kumpulan bergerak dalam melakukan suatu aktiviti lah untuk mencapai matlamat. Jadi ia melibatkan proses psikologi yang mengarahkan kelakuan dan tindakan manusia secara berterusan untuk capai matlamat berikut lah. Sebagai contoh, kalau untuk memotivasikan pekerja, sekiranya pekerja mencapai target, berilah penawaran ganjaran macam hadiah, kenaikan pangkat ataupun sagu hati dari segi kewangan. Jadi pekerja lebih berminat dalam menjalankan aktiviti berkenaan secara sukarela tanpa paksaan. Okey, oleh itu reka bentuk kerja dapat meningkatkanlah minat dan semangat dalam urusan pekerjaan serta dapat meningkatkan motivasi pekerja ikut pada pihak pengurusan. Okey, layanan pihak pengurusan. Okey, setiap organisasi mesti terlibat dalam proses perubahan. Okey, perubahan ni kan proses transformasi yang berlaku dengan kadar yang pantas. Dua cara untuk kita melicingkan pentadbiran lah, melicingkan pengurusan, tingkatkan kualiti kerja ni dengan cara satu, fokus matlamat strategik jangka panjang. Yang kedua, kita guna key performance indicator lah, iaitu dalam bahasa Melayunya penggunaan petunjuk prestasi utama lah. Okey, yang pertama, kita guna fokus strategi jangka panjang ni means kita kena ada matlamat dan objektif yang hendak dicapai berdasarkan ketetapan yang diimpikan secara jangka panjang. Jadi pihak pengurusan haruslah mengkaji faktor serta menghabiskan sedikit masa untuk menilai keadaan organisasi sebelum menukar atau menggunakan idea yang barulah. Tindakan ini untuk memastikan pihak pengurusan membuat keputusan yang rasional lah dan benar terhadap perancangan strategik jangka panjang berkenaan. Tak adalah mereka-reka tergesa-gesa dalam reka bentuk baru untuk menentukan punca masalah semasa atau masalah akan datang lah. Yang kedua adalah penggunaan petunjuk prestasi utama atau KPI lah.
ia inisiatif yang diberikan oleh kerajaan lah, diperkenalkan oleh kerajaan untuk sarankan budaya kerja yang harus diterapkan oleh kaki tangan kerajaan untuk tingkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan organisasi kepada pelanggan di luar sana. So KPI ni mencerminkan keadaan prestasi terhadap satu organisasi lah menggunakan formula matematik. Jadi sebagai contoh macam kereta jabatan bolehlah rujuk pada KPI ni, barulah tahu cawangan mana yang tidak mencapai KPI yang ditetapkan. Sebagai contoh macam unit keselamatan, dia ada KPI flushing 2 kali setahun, namun oleh sebab COVID ni berjaya mencapai sekali saja. Kat situ kita kena beri maklum balas lah kenapa tidak tercapai, surat tunjuk sebab lah kenapa tak tercapai KPI yang diberikan. Jadi KPI ni sebagai petunjuk lah senang untuk organisasi rujuk secara menyeluruh. Okey, secara kesimpulannya, reka bentuk kerja merupakan satu strategi ataupun amalan yang dapat diamalkan oleh setiap orang dalam organisasi untuk tingkatkan motivasi atau prestasi kerja. Dan reka bentuk ni merupakan proses kerja lah menjadi pendorong kepada kita untuk laksanakan tugas dengan lebih berkesan dalam organisasi. Sekian, terima kasih.